Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dayang Kumas Afila binti Awangku Syahminan dari PES UUM Sibu Sarawak dan bernombor matriks 259842. Hari ini, saya dan sahabat-sahabat saya yang lain akan membentangkan tugasan kumpulan kami iaitu yang bertajuk Aplikasi Dimensi Nilai oleh Gert Hofstede dalam Jabatan PDRM. Oleh sebelum itu, kita akan mempelajari apa itu komunikasi antara budaya dan apa itu budaya. Okey, komunikasi boleh diibaratkan sebagai penghubung. Penghubung bagi seseorang individu itu untuk berinteraksi dengan individu lain yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeza. Okey. Selain daripada itu, komunikasi antara budaya ini membantu kita untuk meningkatkan pengetahuan tentang budaya, identiti budaya, prasangka, kejutan budaya dan bagaimana seseorang individu itu untuk menyesuaikan diri dalam budaya yang berbeza. Okey, seterusnya kita lihat pada slide iaitu dimensi nilai. Okey, dimensi nilai ini telah dibangunkan oleh Gert Hofstede dan teori ini banyak menerangkan mengenai kesan budaya masyarakat terhadap nilai ahlinya dan bagaimana nilai ini berkait rapat dengan tingkah laku yang dimiliki dalam budaya tersebut. Dan teori ini juga menerangkan bagaimana kesan budaya terhadap masyarakat dan bagaimana nilai yang dimiliki oleh masyarakat tersebut memberi pengaruh dan memberi impak yang besar kepada tingkah laku mereka. Okey, pada awalnya Hofstede telah memperkenalkan teori ini kepada 4 dimensi nilai sahaja dan kemudian ia diperkembangkan lagi menjadi 6 dimensi. Dan untuk penerangan dimensi-dimensi ini, sahabat saya Encik Awam Muhammad Pakar akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada sahabat kita tadi yang telah menceritakan slide. So, saya akan teruskan slide saya iaitu dimensi nilai oleh Hofstede dan aplikasinya. Dimensi budaya Hofstede adalah satu teori yang dibangunkan oleh Gert Hofstede. Teori ini menerangkan kesan terhadap masyarakat dan nilai ahlinya dan bagaimana nilai ini berkaitan dengan tingkah laku yang dimiliki budaya tersebut. Teori ini juga menerangkan akan kesan budaya masyarakatnya dan bagaimana nilai yang dimiliki oleh masyarakat tersebut memberi pengaruh terhadap tingkah lakunya. Pada awalnya, Hofstede telah membangunkan model asas teorinya dengan menggunakan analisis faktor yang bertujuan untuk meneliti akan hasil tinjauan terhadap nilai pekerja daripada seluruh dunia melalui IBM pada tahun sekitar 1967 dan 1973. Dan seterusnya pada tahun 2010, Hofstede telah menambah satu dan demi satu lagi iaitu nilai-nilainya. So, pendekatan Hofstede terhadap teorinya tentang tahap budaya yang berbeza membayangkan nilai, ritual, wira dan simbol dan analisis Dewi dalam setiap implikasi berada di antara dua pemboleh upah seperti baik berbanding jahat, kotor berbanding bersih dan bodoh berbanding cantik. Itu yang asal. Okay? Terdapat 6 dimensi iaitu jarak kuasa, pengelak ketidakpastian, individualisme lawan kolektivisme, maskulin lawan feminin, orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek, dan intrusi lawan menahan diri. Okey, saya telah menerangkan tentang 6 dimensi. So, saya serahkan slide seterusnya kepada sahabat kita. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebentar lagi kita akan bicarakan 6 dimensi. Sekarang saya akan bercerita tentang dimensi pertama iaitu jarak kuasa ataupun dalam bahasa Inggerisnya power distance. Jarak kuasa telah ditakrifkan sebagai sejauh mana ahli organisasi ataupun institusi yang kurang berkuasa, sebagai contoh keluarga, menerima dan mengharapkan kuasa itu dialihkan secara tidak sama rata, iaitu Hofstede 2011. Jarak kuasa ini menerangkan jurang antara orang yang lebih berkuasa ataupun berpengaruh ataupun yang lebih besar ataupun orang yang mempunyai kekayaan selalunya lah begitu. Okey, berkuasa dengan orang yang kurang berkuasa ataupun kadang-kadang dikatakan tidak berkuasa. Di sini kita mengatakan okey,
Sebagai contoh kita lihat contoh yang paling senang kita lihat sebagai bila kita bekerja di sebuah kilang, pihak pengurusan akan memberi arahan kepada penyelia. Pihak penyelia akan memberi kepada orang bawahan, iaitu pekerja-pekerja amil. So di sini itu adalah kita bertengah kuasa pengarah pengurusan, bagian pengurusan dan bagian ketua kepada penyelia, dan penyelia akan terus kepada bawahannya. Okey, di situ kita boleh melihatkan jarak kuasa. Okey, benda ini telah digunakan pakaikan di beberapa negara sebagai contoh Venezuela, Brazil dan Perancis. Kita boleh melihat di dalam sebuah jabatan di dalam Malaysia sebagai contoh Polis Diraja Malaysia. Mereka mempunyai jarak kuasa di tempat berbeza. Sebagai contoh, mereka mempunyai lapisan-lapisan kerja yang lain. Jadi kita melihat sebagai kita ketua polis negara, di bawahnya timbalan ketua polis negara, dan seterusnya orang-orang bawah. Di bawahnya pula ada unit-unit yang masing-masing. Sebagai contoh, pengarah unit ke bahagian pencegahan maksiat. Bawahnya lagi ada unit perupakan, dan bawah unit tadi 14 dan seterusnya, etc. Di sini kita boleh mengambil contoh. Di situlah adanya jarak kuasa. Kadang-kadang boleh dikatakan mereka telah membagi atau tugasan dan mereka telah menerima arahan dari pihak atasan ke pihak atasan terus turun ke bawah, dan pihak ke bawah terus lagi turun sampai ke bawahan mereka. Tapi boleh dikatakan pihak polis telah menjalankan tugas yang baik pada masa akan datang. Saya rasa sampai sini saya kita serahkan kepada sahabat kita mengenai dimensi yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lisa binti Ismail, nombor matrik 259915. Saya akan menyambung perbentangan di bawah tajuk dimensi kedua, iaitu pengelakkan ketidakpastian. Pengelakkan ketidakpastian ini menunjukkan sejauh mana masyarakat berasa terancam oleh situasi yang samar-samar dan sejauh mana masyarakat cuba mengelakkan situasi ini dengan mengamalkan kod tingkah laku yang ketat. Kebiasaannya, individu yang mempunyai pengelakkan ketidakpastian yang tinggi mementingkan keselamatan dalam kehidupan, merasakan lebih banyak keperluan untuk konsensus dalam peraturan bertulis, kurang berkemungkinan untuk mengambil risiko. Manakala individu dalam masyarakat pengelakkan ketidakpastian yang rendah, ia akan kurang mengambil berat tentang keselamatan, peraturan dan mereka lebih bertolak ansur dengan risiko. Sebagai contohnya, konflik yang berlaku di dalam PDRM iaitu tidak melaksanakan gaya penyelesaian masalah secara kompromi adalah untuk anggota yang mempunyai pengelak ketidakpastian yang tinggi. Seterusnya, untuk dimensi ketiga iaitu individualisme vs kolektivitisme. Individualisme di sini bermaksud masyarakatnya dijangka menjaga dirinya sendiri dan keluarga terdekat sahaja. Manakala kolektivitisme pula bermaksud masyarakat yang bersatu padu dan melindungi antara satu sama lain. Sebagai contohnya, dalam organisasi PDRM, individu yang mengamalkan individualisme ini lebih mengutamakan dirinya sendiri daripada orang lain. Manakala individu yang mengamalkan kolektivitisme ini pula lebih mengutamakan kerjasama di antara anggota bagi mengelak berlaku sebarang konflik. Untuk dimensi keempat pula ialah masculinity vs femininity. Masculinity bermaksud masyarakat di mana peranan jantina sosial jelas berbeza iaitu lelaki dan wanita.
Keutamaan individu yang memiliki nilai maskulin adalah pencapaian, kepahlawanan dan kejayaan material. Berbeza dengan individu yang memiliki nilai feminin yang mana menentukan pencapaian dari segi hubungan manusia yang rapat dan kualiti hidup. Contoh negara maskulin adalah seperti Jepun, Itali dan Meksiko, manakala masyarakat feminin adalah seperti di negara Skandinavia. Sebagai contohnya, organisasi PDRM yang mengamalkan budaya masculinity akan cenderung melaksanakan gaya kerja yang mendominasikan kerana keprihatinan mereka terhadap matlamat, manakala budaya kerja kewanitaan akan cenderung untuk menampung gaya kerja penyelesaian konflik kerana kebimbangan mereka terhadap perhubungan sesama anggota dalam organisasi tersebut. Dimensi kelima, orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Orientasi jangka panjang merupakan pemupukan kebajikan yang berorientasikan masa depan, manakala orientasi jangka pendek pula berorientasikan masa lalu dan masa kini. Dimensi kelima ini mempunyai saiz keperluan sosial, material dan emosi, manakala contoh bagi orientasi jangka panjang adalah budaya kerjanya dalam persaingan, manakala jangka pendek pula mengamalkan budaya kerja penginapan. Dimensi keenam, indulgensi dan melawan diri. Indulgensi merupakan masyarakat yang membenarkan kepuasan yang bebas terhadap dorongan asas. Manakala menahan diri pula masyarakat yang menekankan kepuasan, keperluan dan mengawal dengan cara norma sosial yang sangat ketat. Contoh nilai indulgensi seperti lebih menghargai kepuasan, keperluan dengan menginginkan ganjaran atau gaji yang lebih tinggi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada tenaga pengajar Puan Nurul Hayu Syahidah serta rakan-rakan kelas yang lain. Saya Muhammad Faiz bin Syamudin dan saya akan sambung semula tangan daripada rakan saya. Dan saya akan mengulas berkenaan tajuk kritikan terhadap dimensi nilai oleh Hofstede. Okey, memang tidak dapat dinafikan bahawa dimensi nilai yang diperkenalkan oleh Gerd Hofstede ini merupakan salah satu alat yang sangat baik yang mana dapat membantu untuk menganalisis budaya dalam sebuah negara. Namun terdapat beberapa kritikan terhadap dimensi nilai tersebut. Okey, kritikan yang pertama ialah dimensi nilai yang diperkenalkan oleh Hofstede ini adalah tidak boleh digeneralisasikan kepada budaya di seluruh negara. Ini kerana menurut Kohli 2020, dimensi nilai yang diperkenalkan oleh Hofstede hanya menganggap purata individu sahaja dan ianya tidak boleh digeneralisasikan terhadap semua individu dalam negara. Tambahan pula, setiap individu dalam satu negara yang sama tidak akan mempunyai nilai budaya serta kepercayaan yang sama walaupun mereka tinggal di negara yang sama. Ini menunjukkan meskipun sekelompok individu tinggal bersama tetapi mereka mempunyai pandangan serta pendapat yang berbeza. Okey, bagi kritikan yang kedua pula ialah dimensi nilai yang diperkenalkan oleh Hofstede ini mempunyai batasannya yang tersendiri dan tidak dapat dianggap sama bagi semua individu dalam satu kelompok. Okey, ini kerana individu dalam budaya yang sama pada masa kini terdedah kepada perubahan masa. Okey, perkembangan teknologi yang tinggi telah mendorong berlakunya perubahan drastik di mana kebanyakan individu menggunakan teknologi moden seperti e-komunikasi dan sosial media yang mana telah mengubah cara mereka berkomunikasi dan nilai budaya mereka turut terpengaruh kepada perubahan tersebut. Menurut Mingi
pada tahun 2006, nilai budaya dalam satu kelompok budaya tidak statik dan akan sering berubah mengikut masa dan apabila persekitaran berubah, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Oleh itu, dimensi nilai yang diutarakan oleh Hofstede tidak boleh digunakan sepenuhnya ke atas budaya sesebuah kelompok meskipun tinggal dalam budaya atau negara yang sama. Okey, akhir sekali kesimpulannya yang dapat saya simpulkan di sini adalah kebanyakan budaya mempunyai identiti, nilai, personaliti dan tingkah laku mereka sendiri. Dan cara mereka bertindak balas terhadap konflik juga berbeza berdasarkan budaya mereka. Jadi adalah penting untuk kita mempelajari akan komunikasi antara budaya ini, kerana komunikasi antara budaya ini dapat membantu kita untuk memahami cara setiap budaya menyelesaikan suatu masalah, bertingkah laku, berinteraksi dan menjalankan kehidupan sosial mereka. Oleh itu, dengan mempelajari dan memahami komunikasi antara budaya ini, ianya akan dapat membantu meningkatkan kesepaduan antara budaya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.